Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Penjelasan saya ke atas ciri ke-13. Banyaknya. Okey, ciri ke-13 aliran Wahabi yang dikatakan ataupun difatwakan sebagai bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton daripada siri pertama sehingga siri ke-12 dan masuk ke siri ke-13 ini, terima kasih banyak. Moga-moga apa yang saya kongsikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik anda dituduh sebagai Wahabi atau anda tak ada kaitan langsung tentang perkara ini, cuma berminat untuk mengkaji dalam topik ini, ya. Baik, kita masuk dalam ciri yang ke-13 dan ciri terakhir tentang aliran Wahabi yang difatwakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, ya, iaitu mudah mengkafirkan, membidaahkan dan memfasikkan golongan yang tidak sealiran dengan mereka. Baik, saya akan jelaskan, kemudian anda tuan-tuan dan puan-puan akan faham topik ini dengan baik. Tentang mengkafirkan, betul. Ada kenyataan-kenyataan daripada mereka yang dituduh sebagai Wahabi dalam topik mengkafirkan ini. Bahkan kalau kita baca tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau tulisan anak muridnya ataupun pengikut kependukungnya, memang ada kenyataan bahawa sesiapa yang berbuat sekian-sekian, maka mereka atau dia itu kafir, halal harta serta darahnya. Tu Wahabi lah tu, tengok tu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kenyataan tentang kesalahan yang mereka buat. Adapun secara individu, mereka tidak serta-merta dihukum kafir, tidak serta-merta diambil harta mereka. Sebaliknya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sama ada orang yang melakukan perbuatan salah itu ada keuzuran-keuzuran yang dibenarkan oleh syarak atau tidak. Dan perkara ini disebut secara spesifik iaitu iqamatul hujjah, ya, ditegakkan hujah terlebih dahulu ke atasnya. Baik, saya bagi contoh analogi terlebih dahulu, ya. Baik, katakanlah di Malaysia dinyatakan bahawa sesiapa yang menyeludup masuk dadah, maka dia akan dikenakan hukuman gantung ataupun hukuman mati. Any drug trafficking will be given a mandatory death penalty, the mandatory sentence of death penalty. Kan kalau kita teruknya Malaysia ni, itu betul dari sudutnya. Tetapi jika ada seseorang yang bawa katakanlah 1 kilo dadah, dia tidaklah serta-merta nampak kekal air terus kena pancung. Oh tidak, dia akan diberi peluang untuk membela dirinya terlebih dahulu. Pihak yang menangkap dia pun akan menyiasat terlebih dahulu. Dan perkara ini pula akan dibawa ke mahkamah. Yang membawa dadah itu juga akan diberi peluang melantik peguam bagi membela dirinya. Kalau dia tidak mampu, akan disediakan khidmat guaman secara percuma, peguam secara percuma, dan akan dibicarakan secara adil dengan ada hakim apa semua tu. Dan kalau bersalah barulah jatuhkan hukuman. Kalau tidak bersalah, tidak dijatuhkan hukuman. Dan adalah macam-macam proses-proses undang-undang, kan. Tetapi secara zahirnya macam itulah. Sesiapa yang menyeludup dadah ke Malaysia akan dijatuhkan hukuman gantung ataupun hukuman mati sebagai contoh, kan. Teruknya. Tapi bukanlah serta-merta jumpa saja dekat mana-mana tempat point of entry ke Malaysia, jumpa dadah terus kena pancung kat situ. Bukan begitu. Tetapi ada proses-prosesnya di mana orang yang ditangkap itu is until proven guilty, innocent until proven guilty. Walaupun ditangkap, dia tetap lagi tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Semata-mata ada 1 kilo dadah dengan dia, belum lagi secara automatik akan dihukum pancung di saat-saat itu juga. Demikian juga sebagai contoh, ya, kalau kita baca tulisan-tulisan yang dituduh sebagai Wahabi itulah, mereka akan menyatakan bahawa istighasah, meminta tolong sesama makhluk dalam perkara yang merupakan hak Allah semata-mata adalah syirik dan sesiapa yang melakukannya adalah kafir. Betul tu?
Okey, ada disebut betul. Tetapi katakanlah satu contoh ya. Katakanlah ada satu orang nama Ahmad. Dia pergi ke kubur seorang wali nama Syekh Jamal. Dan dia pun berdoa di situ, wahai Jamal, anak aku sakit, tolonglah sembuhkan dia. Okey, ini adalah istighosah yang dilarang kerana dia meminta daripada makhluk, yakni Jamal, sudah pun meninggal dunia. Okey, dalam perkara yang merupakan hak Allah. Apakah itu kesembuhan? Kesembuhan adalah hak Allah. Kita tak boleh minta daripada sesama makhluk. Jadi Ahmad telah membuat satu perbuatan yang syirik, telah membuat satu perbuatan yang merupakan kekafiran. Tetapi Ahmad tidak serta-merta pada saat itu jatuh kafir. Kenapa? Sebab mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia keliru sebab sebelum tu ada tok syekh lain yang ajar boleh beristighosah sedemikian. Mungkin dia dalam suasana begitu tertekan, begitu sedih mengingatkan anak dia, dia hendak berdoa, ya Allah, sembuhkanlah anakku, tapi dia tersasul, wahai Jamal, sembuhkan anakku. Okey, boleh jadi. Sebab ada hadis Nabi juga tentang seorang sahabat tu yang dia dalam perjalanan, dia singgah satu tempat berehat, kemudian unta dia lari dengan segala bekalan. Lepas tu unta tu patah balik, dia pun kesedihan lah. Betul, unta tu patah balik dan dia begitu bergembira dan dia telah mengucap kata-kata yang secara zahirnya adalah kekafiran. Tetapi disebabkan dia saat itu sedang terlalu gembira, dia dimaafkan kerana menyebut perkataan yang salah tersebut ya. Okay, nanti saya cari artikel tu, saya letak di bahagian description ya. Jadi kadang-kadang seseorang itu dia mungkin terlalu gembira atau terlalu sedih, terlalu depres, terlalu murung, dia tersalah mengucapnya. Jadi bagi orang ni, walaupun Ahmad pada level zahir melakukan perkara yang mengkafirkan, tetapi orang yang akan menghukum, yang ni bukan individu, pihak berkuasa ke apa ke, akan menyemak terlebih dahulu apakah dia memiliki keuzuran-keuzuran dan dilakukan iqamatul hujah ke atasnya. Mana yang ditegakkan hujah bahawa perkara itu salah, dibersihkan salah faham. Katakan tadi Ahmad, dia telah dengar satu kuliah lain yang kata boleh istighosah, maka dia pun anggap okey lah. Ataupun apakah dia melakukan perkara itu dalam suasana minda yang tenang, fikiran yang lurus, ataupun terlalu gembira ke, mabuk ke, mamai bangun tidur ke, dalam suasana kemurungan ke, depression ke, sehingga dia tersalah sebut. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, yang ini penting ni sebab sekali lagi saya kata, kalau baca buku-buku tokoh-tokoh yang dituduh sebagai Wahabi, memang ada kenyataan macam tu. Okey, siapa yang buat sekian-sekian maka dia kafir sehingga halal darah dan hartanya. Dan orang-orang pun akan quote, akan nukil. Potongan tu mereka akan nukil. Tengok ni. Okey, kan? Betul, kenyataan itu ada. Ia umpama, saya ulangi balik analogi, di Malaysia ada hukuman siapa yang menyeluduk dadah maka akan dikenakan hukuman mati. Tetapi bukanlah semua orang yang bawa dadah, okey, 1 kilo ke 1 gram ke apa ke, jumpa kat KLIA tu tentu juga kena pancung. Oh, bukan. Okey, akan dilakukan siasatan, dia akan diberi ruang pembelaan, akan disediakan peguam, akan dibicarakan secara adil di hadapan hakim apa semua tu, dan dah melalui pelbagai proses, confirm bersalah, barulah jatuhkan hukuman. Demikianlah juga kita baca statement yang perbuatan sekian-sekian kafir, tidaklah bererti orang yang melakukannya automatik jatuh kafir saat-saat tu juga. Tidak, akan disemak, akan disemak sama ada dia memiliki keuzuran yang benarkan syarak ke, atau ditegakkan hujah, dibersihkan salah faham, dan banyak proses lagi. Diberi ruang untuk dia bertaubat, diberi ruang untuk dia memikir, sebab kita tak boleh expect orang tu kita explain night time tu juga dia akan, oh ya ke salah ya, tak kan, dia mestilah nak berhujah, taklah syekh aku cakap, syekh aku serban lagi besar daripada engkau, siapa engkau nak kata ni salah apa-apa semua tu kan. Jadi kembali kepada topik mengkafirkan ni, saya ulangi bahawa memang terdapat dalam tulisan tokoh-tokoh yang dituduhkan Wahabi bahawa sekian-sekian akidah ataupun sekian-sekian perbuatan adalah perbuatan yang mengkafirkan, namun itu merujuk kepada perbuatan. Adapun
perbuatannya, adapun pembuatnya, maka mereka diberi keuzuran terlebih dahulu, disiasat terlebih dahulu, diberi penjelasan, dibersihkan salah faham dan disemak apakah dia. Some people kan, dia bangun tidur, mamai dia cakap benda salah. Kan, tak adalah terus jatuhkan hukum. Ya, jadi ada ruang di situ. Apa yang berlaku ialah pihak yang menuduh perkara ini terhadap Wahabi, sama ada mereka sengaja atau sengaja, saya tak pasti. Mereka hanya ambil part itu saja. Tengok, mengkafirkan. Tengok tu halal harta dan darah. Tapi penjelasan yang lanjut tentang diberi keuzuran, tentang iqamatul hujah, tentang diberi tempoh untuk dia bertaubat, apa semua tu tidak pula dinukilkan, tidak pula dinyatakan, ya. Jadi tentang mengkafirkan itu, ini penjelasan tentang tuduhan yang lazim dilontarkan kepada golongan ataupun yang digelar sebagai Wahabi inilah. Itu yang pertama. Yang sama juga tentang memfasikkan. Jika kita baca ada tulisan, ada perkataan mereka yang memfasikkan ke apakah, sama juga penjelasannya. Ia merujuk kepada perbuatan. Tuan-tuan dan puan-puan, bezakan antara perbuatan dan pembuat. Okey, perbuatan minum arak confirm salah, confirm haram. Tapi pembuatnya tidak serta-merta dijatuhkan hukuman. Kenapa? Mungkin dia keliru, dia ingat Ribena. Tengok-tengok red wine. Mungkin dia sangat dahaga saat itu, lalu dia dalam keadaan darurat, dia nak minum. Itu saja minuman yang ada. Mungkin dia salah faham, ada orang cerita kononnya selagi mana tidak mabuk, selagi itu boleh minum. Kalau mabuk, baru kau stop. Kau teruskan, barulah haram. Mungkin. Okay? Jadi ada kemungkinan ada keuzuran-keuzuran. Jadi perbuatan minum arak, confirm haram, confirm salah. Kalau negara yang melaksanakan hukum hudud, akan dijatuhkan hukum hudud. Tetapi pembuatnya peminum itu, dia bukanlah serta-merta disebab jam tu juga. Akan disemak, akan dilihat apakah dia memiliki keuzuran-keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, atau kekeliruan ke, atau dia ada suasana darurat ke, apa ke. Lalu ditegakkan hujah, diberikan penjelasan apa semua. Okey. Jadi ini penjelasannya, ya tuan-tuan dan puan-puan. Maka secara zahirnya nampak macam mudah mengkafirkan, mudah memfasikkan. Bukan begitu. Kalau ada, mereka merujuk kepada perbuatan, sementara pembuatnya pula akan dilihat, akan diberi keuzuran-keuzuran, akan diberikan penjelasan, diluruskan salah faham, dilihat keadaannya, his mental and physical state during that time when he commit that offense. How is he at that time, ya? Okay. Banyak kali saya ulang ni. Okey, faham? Okey. Membidaahkan. Yang ini betul. Yang dituduh sebagai Wahabi ini memang banyak membidaahkan. Sebab tidaklah mereka ini dinamakan ahli sunnah, tidaklah ahli sunnah wal jamaah ini dinamakan ahli sunnah, melainkan salah satu cirinya ialah membasmi virus yang menyerang sunnah. Kalau tidak dibasmikan, virus itu akan serang sehingga sunnah akan tenggelam, sunnah akan mati, dan bid'ah itulah yang akan hidup. Bukan sekadar bid'ah akan hidup, orang akan sangka bid'ah itulah yang sunnah. Maka nak tak nak kena dihapuskan virus tersebut. Dan virus itu nama dia bukan COVID, namanya ialah bid'ah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi satu contoh lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ada anak-anak, sayang anak-anak kan. Okey, katakan hantar anak ke sekolah. Dan ada pelajar lain yang kaki buli. Okey, yang duk buli, baik buli fizikal atau buli secara verbal, macam mana kan. All type of bullies are wrong kan. Sebagai ayah dan ibu yang sayang anak, anda akan duk diam ke anda akan try to do something about it to stop this bullying? Sebagai ayah dan ibu yang sayang kepada anak, anda akan biarkan saja ke? Tak apa, biar dia belajar sendiri. Biarlah dia mengharungi sendiri. Okay, kena pula anak pula darjah 2, darjah 3. Okay? Ataupun anda akan cuba pergi jumpa pihak sekolah, cuba bagi tahu ada budak-budak yang bully ni apa semua tu. You will do something about it kan? Jadi, bukti anda sayang kepada anak ialah anda akan cuba hentikan perbuatan bully tersebut. Sama juga, kembali kepada ciri-ciri seorang ahli sunnah. Bukti dia sayang kepada sunnah Nabi SAW bukan sekadar dia mempraktikkannya, tetapi dia juga akan menghalang
apa-apa faktor lain, pengaruh lain yang akan merosakkan, yang membahayakan sunnah tersebut. Dan itu ialah bid'ah. Tidaklah seseorang itu dapat dikatakan mencintai sunnah Nabi SAW jika dia membiarkan saja bid'ah tu begitu saja. Tak apalah, dia hal dia, aku hal aku. No. Bukti kesayangan seseorang itu kepada sunnah ada banyak. Buktinya ialah dia belajar sunnah, dia menyampaikan sunnah, dia menegakkan sunnah, dan juga dia akan membasmi bid'ah. Dia tidak akan biar begitu sahaja. Jadi tapi di sini sedikit perincian, mudah membid'ahkan. No. Bagi pihak yang membid'ahkan, bagi mereka yang dituduh sebagai Wahabi, apabila mereka membid'ahkan sesuatu akidah atau ibadah, ia bukanlah dengan mudah, bukanlah dengan sembrono, tetapi dengan kajian terlebih dahulu, dan kemudian apabila dibid'ahkan akan ada penjelasan kenapa mereka berkata bid'ah. Akan ada penjelasannya. Mereka tidak akan membid'ahkan secara sembrono. Lalu bila ditanya, kenapa kamu kata bid'ah? Dah aku kata bid'ah lah. Apa kau nak tanya balik? Tak. Akan ada dalilnya, akan ada hujahnya. Ya, apabila membid'ahkan ini. Dan satu perkara lagi tentang bid'ah, yang ini saya ada sebut dalam video lain, saya ulang balik. Selagi mana ada pihak yang membid'ahkan hasanah sesuatu akidah maupun ibadah, maka akan ada pihak yang counter balik, berkata itu adalah bid'ah dalalah. Kalau kita tak mahu adanya kumpulan ni yang mudah membid'ah dolalahkan, jangan dok attack kumpulannya je. Tak, kumpulan yang dok buat bid'ah hasanah tu, yang dok buat benda-benda baru, selagi ke mana kepala otak dia boleh fikir, dia ingat agama ni dia sendiri punya, dia boleh buat apa yang akidah baru, dia boleh buat apa ibadah baru, dan asalkan dia rasa seronok, dia pun hasanah. Selagi mana ada kumpulan macam ni, selagi itulah akan ada mereka yang benar-benar mencintai sunnah Nabi SAW yang akan counter balik, yang akan rod, yang akan kritik, yang akan react balik. Kalau tak nak benda ni berlaku, jangan duk marah kat kumpulan yang ni je. Tak, yang duk buat bid'ah hasanah ni. Sebab kalau tak ada yang nak buat bid'ah hasanah tu, semuanya bertenang, bergembira, cukup dengan sunnah yang original, yang tulen tu, maknanya tak ada bid'ah. Tak adalah orang yang nak menghukum bid'ah tu. Tak adalah yang nak menghukum bid'ah dolalah, sebab bid'ah hasanah dah tak ada. So instead of blaming this person, why don't you blame and correct the source of the problem? The source of the problem, punca masalah bukanlah pihak yang suka membid'ah dolalahkan, tetapi punca masalah ialah pihak yang suka membuat akidah baru, suka membuat ibadah baru, lalu menghasanahkannya. Selagi mana kumpulan ini ada, maka akan muncullah kumpulan ini yang akan membetulkannya dan akan berkata itu adalah bid'ah dolalah. Dan mereka ni bukanlah mudah-mudah nak menghukum, bukanlah secara sembrono nak menghukum. Mereka akan ada dalil dan juga hujah kenapa mereka berkata ia adalah bid'ah dolalah. Jadi daripada hendak point the blame kepada yang menghukum bid'ah dolalah, go to the source of the problem. Pergi kepada sumber asal masalah, iaitu mereka tak kisah sekalipun mereka ni ustaz selebriti, tak kisah serban dia macam mana, selendang dia macam mana, gantung biji tasbih kat sini kan, tak kisah macam mana, tetapi mereka inilah source of the problem. Perbetulkan mereka. Selagi mana mereka ini diberi ruang, selagi mana mereka ini diberi peluang untuk menyebarkan bid'ah hasanahnya, selagi itulah akan ada kumpulan yang akan membid'ah, kedolalahkan apa yang mereka hasanahkan itu. Okey, alright. Jadi panjang cerita ya. Okey. Tentang mengkafirkan dan memfasikkan ni ya. Dikatakan lah Wahabi ni mudah mengkafirkan. Saya dah jelaskan apa yang mereka maksudkan. Yang mereka tujukan ialah kepada perbuatan dan bukan pembuat. Sama jugalah yang memfasikkan ke apa ke. Pada waktu yang sama, kita juga ada kes di mana ustaz-ustaz selebriti pun yang saling mengkafirkan.
Okey, di bahagian description saya ada bagi satu contoh bagaimana seorang ustaz selebriti mengkafirkan aliran Wahabi, bukan sekadar kafir, dengan tambahan kenyataan mereka ini kekal dalam neraka. Ada juga ustaz yang kata manusia semua dibuat bercahaya lah ni. Okey, dah saya ada bagi linknya, dan link kedua pula saya bagi ialah react saya, jawapan saya kepada ustaz tersebut. Jadi perbuatan seperti ini ada juga. Kemudian link yang ketiga pula saya bagi ialah contoh bagaimana seorang ustaz selebriti juga memfasikkan orang yang membuat video react ke atasnya, padahal dah cakap salah, mengaku je lah salah kan, tapi orang yang buat video react itu yang dihukum fasik olehnya, dan dalam video lain pun dihukumkan akan masuk neraka apa semua itu. Jadi tuduh-menuduh ini memang berlaku. Cuma yang saya nak bagi tahu, di sisi mereka yang dituduh Wahabi, dalam tulisan mereka, dalam perkataan mereka, memang kita boleh jumpa bahawa ini adalah perbuatan yang syirik, ini adalah perbuatan yang kafir, ini adalah betul-betul, tetapi mereka menujukannya kepada perbuatan tersebut. Adapun pembuatnya, adapun individu yang melakukannya, ataupun individu yang meyakini sedemikian, individu itu tidak secara automatik jatuh kafir, tidak secara automatik jatuh musyrik, melainkan diberikan keuzuran-keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, dan juga dilakukan iqamatul hujah dan sebagainya ya. Jadi insya-Allah di bahagian description juga saya bagi artikel tentang bagaimana ahli sunnah wal jamaah ini tidak mudah mengkafirkan secara individu. Tetapi kalau satu perbuatan itu perbuatan yang syirik, perbuatan yang kafir, kita kena kata ia syirik, kita kena kata kafir. Tetapi macam istighasah saya bagi contoh tadi, kita kena kata ia perbuatan yang salah, kita kena jelaskan bahawa ia adalah perbuatan syirik. Kita kena jelaskan kalau nak buat juga ia boleh membawa pada kekafiran. Tetapi orang yang buat tak semestinya jatuh. Banyak kali dah saya ulang ni. Sebab benda ni, perbezaan antara perbuatan dengan pembuat, dari dulu lagi saya duk explain. Entah kenapa sebahagian orang tu betul-betul traffic jam, tak faham-faham. Okey, masuk dalam bab bid'ah pula. Samalah, dalam rangka kita mencintai sunnah, dalam rangka kita nak membela sunnah, kita mesti membasmi anasir-anasir yang merosakkan sunnah tersebut. Maka kita kena kata ia bid'ah, kita kena kata ia bid'ah dalalah supaya masyarakat dapat menjauhinya. Okay? Dan ini adalah ciri-ciri orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan kita ini hidup zaman Nabi. Nabi berdakwah sekian. Lalu ada orang pada zaman itu juga dia pula buat bid'ah. Tapi analogi ni tak tepat kot, sebab bid'ah tak wujud zaman Nabi. Ia wujud selepas Nabi wafat, apabila Islam telah pun sempurna ya, berdasarkan turunnya ayat ketiga surah Al-Maidah. Okey, tak apa, contoh itu kurang tepat. Tapi saya nak bawa ya, kalau kita sayang Nabi, kita sayang sunnah baginda, kita buktikannya dengan membaca hadis-hadisnya, dengan mengunggulkan hadis-hadis sahih, hasan, hadis dhaif boleh dengan syarat-syaratnya. Kita menyampaikan kepada masyarakat sunnah, kita tak akan sampaikan kepada masyarakat teori-teori kita sendiri, petua-petua kita sendiri. Dan salah satu daripada cara kita membuktikan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada sunnah baginda ialah dengan membasmi bid'ah tersebut. Baik, itulah penjelasan saya. Jadi sila rujuk di bahagian description, ada beberapa pautan. Pertama, seperti biasa, link kepada fatwa ini, pautan kepada fatwa ini, di mana saya ambil untuk tuan-tuan dan puan-puan merujuk sendiri. Link kedua ialah senarai video saya, playlist saya dalam topik ini. Sila tonton daripada yang pertama bagi yang baru saja masuk ke sini. Okay, link ketiga ialah contoh bagaimana seorang ustaz selebriti mengkafirkan dan menyatakan bahawa Wahabi ini kekal dalam neraka. Link keempat ialah video saya react, kritikan ke atas kenyataan ustaz tersebut. Link yang seterusnya ialah contoh bagaimana seorang ustaz selebriti memfasikkan orang lain yang kerana orang itu membuat video react. Bukan sekadar fasik, macam-macam kena. Quran tak baca, mana kau tahu Quran tak baca? Jahil murakab, macam mana kau tahu dia jahil? Okey, dan link yang terakhir ialah artikel tentang
bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah ni perkara itu kafir, tetapi dibezakan antara perbuatan dan pembuat. Dan dalam artikel itu ada hadis yang saya bacakan tadi tentang seorang yang dalam perjalanan dia singgah, dia terlena, unta dia lari dengan bekalan semua. Panik tengah-tengah padang pasir tu. Tengok sekali unta tu patah balik. Dia punya happy, dia mengucapkan satu perkataan yang secara zahirnya perkataan yang salah, perkataan yang membawa pada kekafiran. Tetapi pada saat itu dia begitu gembira sampai dia tersalah sebut. Jadi nanti baca ya. Okey. InsyaAllah satu lagi video akhir insyaAllah sebagai kesimpulan ya. InsyaAllah sebagai kesimpulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.